Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk bab 3 kegravitian, iaitu berkaitan dengan standard kandungan 3.2, hukum Kepler 1, 2 dan 3 dan standard pembelajaran 3.2.1 iaitu menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Hukum Kepler telah dikemukakan oleh Johannes Kepler, iaitu seorang ahli matematik dan saintis Jerman. Beliau telah mengemukakan 3 hukum yang membincangkan tentang pergerakan planet-planet mengelilingi matahari. Hukum Kepler pertama. Hukum Kepler yang pertama menyatakan bahawa semua planet bergerak dalam orbit berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu daripada fokusnya. Kita lihat video yang berkaitan dengan hukum Kepler pertama. Animasi ini menunjukkan pergerakan planet mengelilingi matahari dalam orbit masing-masing. Aktiviti yang ditunjukkan dalam video adalah aktiviti bagi melakar sebuah bulatan yang hanya mempunyai satu fokus. Aktiviti yang kedua ini pula menunjukkan bagaimana suatu elips dilukis. Elips mempunyai dua fokus yang dalam gambar ini ditunjukkan dengan menggunakan paku payung. Benang diikat kepada baku payung tersebut dan elips dilukis menggunakan pensel, di mana jika kita perhatikan semakin dekat jarak fokus iaitu jarak paku payung, bentuknya hampir bulat. Ciri elips yang seterusnya adalah ditunjukkan melalui video ini, di mana bagi suatu elips jumlah panjang bagi dua fokus iaitu L1 dan L2 adalah sentiasa sama. Lihat kepada video yang ditunjukkan. Pada setiap titik pada elips, L1 dan L2 hasil tambahnya adalah sentiasa sama. Dan ini adalah animasi terakhir untuk hukum Kepler pertama yang menunjukkan suatu planet mengorbit matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips tersebut. Kita pergi pula kepada hukum, saya sambung kembali mengenai hukum Kepler yang pertama. Bentuk elips mempunyai dua paksi, iaitu paksi major dan juga paksi minor. Paksi major adalah lebih panjang daripada paksi minor, tetapi bagi kebanyakan orbit planet dalam sistem suria, paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Jadi, bentuk orbit untuk planet dalam sistem suria kita sebenarnya hampir kepada bentuk bulatan. Kita teruskan dengan hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam sela masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Kita lihat video animasi untuk hukum Kepler yang kedua. Dapati A adalah sentiasa bernilai sama walaupun planet berada pada kedudukan yang berbeza dalam orbit. Untuk menambahkan kefahaman kita mengenai
hukum Kepler yang kedua, kita boleh melihat kepada gambar yang ditunjukkan. Sebuah planet mengorbit matahari pada AB dalam semasa yang sama apabila planet tersebut mengorbit matahari pada CD, iaitu T pada AB adalah sama dengan T pada CD. Tetapi planet bergerak daripada AB akan melakukan perjalanan yang lebih jauh daripada apabila planet bergerak daripada C ke D. Jadi, ini menyebabkan laju linear pada AB adalah lebih besar daripada laju linear CD. Jadi sebab itulah kita dapat bahawa luas pada sektor A1 adalah sama dengan luas pada sektor A2. Hukum Kepler yang terakhir iaitu hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Kita lihat video berkaitan. Ini adalah 4 planet mengelilingi matahari dan didapati bahawa planet yang paling dekat akan berorbit dengan lebih laju berbanding planet yang berada jauh daripada matahari. Ini kita boleh buktikan dengan melihat kepada gambar yang dipaparkan, di mana kalau dilihat, planet yang paling hampir dengan matahari adalah planet Utarit yang hanya memerlukan masa selama 0.2 tahun untuk melengkapkan pusingan orbitnya berbanding dengan planet yang terletak jauh daripada matahari iaitu planet Neptune yang memerlukan selama 164.8 tahun untuk menghabiskan pusingan orbitnya. Jadi kita telah habis membincangkan mengenai ketiga-tiga hukum Kepler. Ini adalah latihan yang disediakan untuk hukum Kepler. Latihannya adalah padankan hukum Kepler dengan penyataan yang betul. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh menggunakan kata kunci ELR, iaitu E untuk elips bagi hukum Kepler yang pertama, L iaitu luas untuk hukum Kepler yang kedua, dan R adalah jejari untuk hukum Kepler yang ketiga. Jadi murid-murid perlu ingat kata kunci tersebut bagi memudahkan untuk memilih jawapan bagi soalan seperti ini. Kita lihat pula kepada soalan yang kedua, iaitu rajah menunjukkan planet mengorbit mengelilingi matahari. Pada kedudukan manakah orbit bergerak dengan paling perlahan? Ini merujuk kepada hukum Kepler yang kedua. Jadi bila kita rujuk kepada hukum Kepler yang kedua, kita dapati jawapannya adalah pada kedudukan C. Pada kedudukan C ni, kerana kedudukan C adalah kedudukan yang paling jauh daripada matahari. Sebagai rumusan untuk video kita pada hari ini, saya sebutkan semula hukum Kepler yang pertama, iaitu orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu daripada fokusnya. Hukum Kepler yang kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Dan hukum Kepler yang ketiga menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Adalah diharapkan melalui video ini dapat menambahkan kefahaman murid-murid mengenai hukum Kepler.
Setakat ini sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.